This call is now being recorded. Dan demikian lagi sunat menyapu dua muzah. Orang yang takut luput jamaah jika dibasuh dua kakinya. Jika dibasuh dua kakinya luput jemaah. Dan jikalau disapu dua muzah, didapatkan dia. Didapat akan dia. Jika tiada di sana malaikat demikian jemaah itu juga. Dan demikian lagi sunat menyapu dua muzah. Orang yang takut luput jemaah. Ini masalahnya kita ada pakai. Kalau kita tak pakai itu kena basuh kaki. Itu tidak ada pilihan. Melainkan basuh kaki kalau kita tak pakai khuf, tak pakai dua muzah. Lepas tu masalah di sini tu masalah kalaulah kita tu pakai muzah, pakai khuf, maka yang mana yang lebih sunat? Yang mana afdal kita sapu khuf ke kita basuh kaki? Maknanya kalau nak basuh kaki tu kena cabut kasut. Gitu. Kena cabutkan khuf atau kasut tu daripada kaki, lepas tu basuh. Ini masalah orang yang pakai khuf. Jadi maknanya masalah di sini tak masuk orang yang tak pakai khuf lah ni. Masalah orang yang pakai khuf, sekiranya kalau dia sapu di atas khuf, maka ada masa sepatlah dia nak dapat sembahyang jemaah. Tetapi kalau dia tak sapu khuf, maknanya dia tanggalkan kasut dia dan dia basuh kaki, sudah basuh kaki nak pakai balik. Nak pakai balik pula, jadi kelambatan. Menyebabkan dia tu tak sempat nak pergi sembahyang Jumaat. Begitu. Jadi kalau kita ni, kita orang tak pakai khuf ni, dia tak ada pilihan melainkan basuh kaki sajalah. Tetapi masalah dia katanya syarat dianya kata sunat sapu tu sekiranya di sana tu tidak ada di sana tempat sembahyang jemaah, tempat sembahyang berjamaah itu tidak dibuat jemaah sekali saja. Kalau tak sempat berjemaah dengan jemaah itu dah tak ada sembahyang seorang lah. Tengok dia katanya dan demikian lagi sunat menyapu dua muzah. Orang yang takut luput jamaah. Dia bimbang-bimbang takut tak sempat nak sembahyang jemaah. Jika dibasuh dua kaki luput jemaah. Dia tengok dengan masa ni. Contohnya rumah dia tu jauh daripada tempat sembahyang jemaah. Lepas tu kalau tengok dengan masa ni, kalau dia basuh kaki, jadi mana kelambatan lah. Sebab dia orang pakai khuf. Nak basuh kaki tu kena cabut khuf dulu, tanggalkan khuf dulu, lepas tu basuh kaki pakai balik. Lepas tu nak pakai tu kena sapu dulu biar kering kaki. Jadi kelambatan menyebabkan dia tak sempat nak sembahyang Jumaat. Dan jikalau disapu dua muzah, kalau dia tak basuh kaki, dia sapu dua muzah sekejap. Dapatkan jemaah. Dia sempat nak pergi nak sembahyang jemaah bersama jemaah. Jika tiada di sana, yakni tempat berjamaah. Jika tiada di sana tempat berjamaah, tak kira kat surau, kat masjid, kat mana saja, melainkan demikian jemaah itu juga, maknanya dia ada buat sekali jemaah saja. Kalau dah sudah, habislah.
Dah tak ada dah Jumaat selepas pada tu. Jadi tak ada harapan lah kalau tak sempat dengan Jumaat dengan yang dah ada, maka tak ada harapan dia nak dapat sembahyang Jumaat dengan yang lain pula tu tak ada. Maka untuk nak dapatkan sembahyang Jumaat, dia kena rekaskan masa dengan secara mensapukan khuf. Gitulah. Maknanya sekiranya kalau Jumaat tu banyak, maknanya lepas satu-satu seperti tempat perhentian, kat tempat tolong kau masalah, di situ lepas satu Jumaat didirikan, maka itu afdal basuh kaki lah daripada sapuh dua khuf. Begitulah. Dan terkadang wajib menyapu dua moza, jadi wajib. Ni masalah orang yang pakai khuf. Orang yang pakai khuf kena dengan syarat dia, maka haram dia basuh kaki, wajib dia sapuhkan khuf. Jadi wajib. Menyapu dua moza itu wajib. Maknanya basuh dua kaki itu haram. Basuh kaki itu haram, wajib kena sapuh. Jangan lupalah katanya ini masalah orang yang pakai khuf. Jangan faham kita tak pakai khuf, dia kata wajib kena sapuh khuf, dia pakai, dia sapuh. Tak boleh begitu. Tak boleh begitu, bukan masalah begitu. Sekiranya kalau kita orang yang pakai khuf, kalau dapat rupa masalahnya begini, maka jadi wajib. Seperti takut luput wukuf di Arafah. Dia kalau nak ambil wudu, kalau dia nak basuh kaki, jadi masa tu tak nak cukup. Masa dia wukuf di Arafah ni, akhir masa dia ialah naik fajar pada pagi raya. Naik fajar habis masa wukuf. Lepas tu kalau dia basuh kaki, maknanya kena pakai masa jugalah, walaupun tak lama sangat, seminit dengan seminit dua tu kena ada lah kalau dia nak basuh kaki tu. Tapi kalau dia sapu khuf sekejap saja. Sempat nak wukuf di Arafah. Kalau dia basuh kaki tak sempat nak wukuf di Arafah. Tengok. Jikalau membasuh dua kaki atau jikalau membasuh dua kaki, takut apabila kalau dia basuh dua kaki, maknanya takut nak luput. Seperti sekali lagi, seperti takut luput wukuf di Arafah. Takut luput tu jikalau membasuh dua kakinya. Jadi maknanya kalau dia basuh dua kaki tu, rasa-rasanya tak nak sempat wukuf di Arafah. Padahal masa tu dah dekat sangat nak habis. Sebab sekarang dah nak masuk subuh lah. Masuk subuh pagi raya, habis masa wukuf di Arafah. Atau takut luput mulatar. Takut meluputkan mulatar. Kita maklum. Atau tawaf wida. Dah. Atau takut luput tawaf wida. Dia kalau lambat tu tak sempat nak tawaf wida sebab orang lain dah siap. Orang lain dah siap. Dah siap tawaf wida, dah tunggu dia. Begitu. Atau takut luput sembahyang. Atau takut luput waktu sembahyang. Kalau dia basuh kaki, tak sempat nak sembahyang di dalam waktu. Kalau dia sapu khuf, sempat habiskan sembahyang di dalam waktu. Atau luput Jumaat, sembahyang Jumaat. Atau melepaskan orang kena tawan oleh kafir. Maknanya, dia kalau dia basuh kaki itu jadi lambat. Jadi lambat tu, ambil masa basuh kaki, tak sempat dia nak melepaskan orang Islam yang kena tawan di orang kafir. Atau melepas orang tenggelam di dalam air atau lainnya. Kalau nak basuh kaki, tak sempat nak tolong orang yang sedang lemah air. Boleh jadi mati dululah.
Tapi kalau dia sapu tu sekejap, sempatlah kalau nak tolong orang tu. Gitu. Atau lainnya. Dan terkadang haram, sapu dua moza tu haram. Maknanya wajib basuh kaki lah. Wajib basuh kaki, haram sapu. Seperti memakaikan diakan moza orang muhrim. Seperti memakaikan diakan moza tu orang muhrim. Orang yang di dalam ihram. Dia tak, orang ihram tak boleh pakai kasut kan. Jenis kasut tu tak boleh. Maknanya kalau jenis selipar tu boleh lah. Kalau kasut tak boleh sebab dia menundungi akan dua buku lali hingga atas. Kalau nak pakai tu, kalau depan tu kasut di belakang tu dia kena buang. Kalau kasut tu kena buang bawah pada buku lali. Kena potong bawah daripada buku lali. Jadi sebab orang ni haram dia pakai. Sebab tu haram dia sapu. Seperti memakai akan dua moza, orang muhrim, orang di dalam ihram. Tak kira ihram dengan haji ke ataunya dengan umrah. Memakai dengan ikhtiarnya, dengan pilihan orang. Jadi maknanya bukan kena paksa lah. Kalau kena paksa tak mengapa. Atau ada khuf itu dirampas hak orang. Dia rapah khuf orang lain, dia pakai. Maka itu haram juga sapu sebab tak boleh nak sapu. Sebab tak boleh nak ambil rukhsah. Maka wajib dia kena sapu, kena basuh dua kaki. Kalau tidak, wuduk dia tak sempurna. Dan terkadang makruh. Sapu dua moza itu makruh. Tapi wuduk tu sah. Iaitu bahawa adalah khuf itu. Yang tadi tu, yang pakai khuf, yang dirapas orang tu haram dia sapu. Tapi wuduk dia sah. Wuduk dia sah. Wuduk dia tu sah. Dia pakai khuf yang dirapas, haram lah dia sapu. Tapi wuduk dia tu sah. Gitu ya. Dan terkadang makruh iaitu bahawa adalah khuf itu amat berat. Khuf dia tu berat. Timbangan dia tu lah berat. Dia tebal sangat. Tu dia sebab pun makruh sapu, sebab makruh pakai khuf yang berat. Dia jenis kasut ke, tak kira lah khuf tak khuf pun, kalau kita lihat pada asalnya, kalau kasut ke, kalau selipar ke, kalau berat sangat tu makruh kita pakai. Kalau berat sangat tu, maknanya kalau biasa tu biasalah. Kalau katanya setengah-setengah tu 1 kilo tu, biasanya setengah tu sampai. Kalau besar sikit, kalau panjang naik sakat betih tu, boleh jadi nak sampailah 1 kilo tu. Tapi kalau 4-5 kilo masalah, tu kira katanya berat. Maka makruh kita pakai kasut selipar yang berat tu makruh. Maka apabila pakai khuf tu makruh, pakai khuf yang berat tu makruh, maka sapukan khuf tu pun makruh juga. Atau tajam kepalanya. Atau khuf tu yang tajam kepalanya. Depan tu lah. Tepat hujung kaki. Sebelah luar dia ni. Sebelah luar tu lah. Jadi kepala dia tu tajam. Yang hujung kaki. Sebelah depan tu bukan tajam sebelah dalam. Sebelah luar, sebelah hujung, sebelah depan tu tajam. Maka itu pun makruh. Sebab boleh jadi mudarat kepada orang lain. Kalau berjalan ramai-ramai tu. Jadi maknanya kasut biasa ke atau khuf atau selipar ke, kalau kepala dia tu tajam, boleh jadi mudarat kepada orang adalah hukumnya makruh. Gitu kan. Maka pakai khuf rupanya begitu, sapuh dia pun makruh juga. Mengikut cara pakai. Pakai itu haram, sapuh haram. Kalau pakai khuf tu haram, seperti pakai khuf yang dirapas,
haram, maka sapuh tu haram. Kalau sekiranya pakai khuf tu makruh, maka sapuh tu pun makruh. Jadi maknanya hukum sapuh di sini mengikut hukum pakai. Dan harus menyapu bagi orang musafir. Ni masa dia. Masa yang diberi untuk sapu khuf, berapa lama, katanya, dan harus menyapu bagi orang menyapu, yakni menyapu khuf, menyapu dua moza itu orang yang musafir, untuk orang musafir. Untuk orang musafir yang safarnya harus, maknanya bukan safar dia haram lah. Maknanya kita kira beginilah, kalau dia tu boleh qasa jamu', begitu. Mana safar yang harus, yang boleh qasa jamu'. Nah, bagi orang yang musafir yang safarnya harus, bukan seperti safar nak pergi samun, nak pergi bercuri, nak pergi berjudi masalah, maka itu safar yang haram, tak boleh nak sapu, tak boleh nak ambil hukum orang musafir. Walaupun jauh sangat sekalipun, tapi musafir dia tu haram. Seperti musafir nak pergi berzina, nak pergi bercuri, katalah. Jadi untuk orang musafir ni, masa yang harus sapu khuf bagi dianya 3 hari dan 3 malam. 3 hari 3 malam. Mana kalau nak cakap betul-betul sini, mana 3 siang 3 malam. 3 siang 3 malam. Untuk 3 hari dan 3 malam. Mana 3 siang hari 3 malam. Dah. 3 siang 3 malam. Tu mana 3 hari dan 3 malam tu maknanya 3 siang dan 3 malam. Dan bagi orang yang bermukim sehari semalam. 1 hari, 1 siang, 1 malam. Maknanya 24 jam. Lepas tu nak mulai kira di mana, nak bilang 1 di mana, tu kita nanti tengoklah. Nah, dia katanya mendulu hari akan malam atau akasnya. Jadi 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir. Sehari semalam untuk orang yang tidak musafir. Orang bermukim, orang yang tidak tidak musafir, sehari semalam. Lepas tu dia tak kira tu kalau masuk mulai 1 di malam pun sama, mulai 1 di siang pun sama. Maknanya kalau sehari semalam tu maknanya 24 jam lah. 24 jam mana 3 hari 3 malam 48 jam. 48 jam untuk orang musafir. Lepas tu tak kira tu masuk waktu nak bilang 1 tu, kalau kata 24 jam, bilang jam yang pertama nak bilang 1 tu kat mana, tengoklah. Boleh jadi bilang 1 pada malam, boleh jadi bilang 1 pada siang. Itu mana ada mendulu hari atau barangkali sama ada. Samu ada, nak samu ada mendulu hari akan malam, mana siang dulu belum pada malam, atau akas sebaliknya, mana dulu malam atas siang. Jadi maknanya boleh jadinya kita bilang jam yang pertama tu siang, boleh jadi kita bilang jam yang pertama tu sebelah malam. Begitu. Atau musafir, ini atas pada orang yang bermukim, atau pada orang yang mukim, atau musafir seperti yang tiada harus, atau musafir safar yang safar yang tiada harus qasar sembahyang. Demikian juga seperti hukum orang mukim. Jadi maknanya orang yang musafir tapi tak boleh nak qasar jamak sebab dia musafir untuk nak buat maksiat, maka ini tak boleh nak ambil rukhsah, maka hukum dianya orang yang bermukim. Jadi maknanya boleh ambil sehari semalam saja, tak boleh ambil 3 hari 3 malam. Walaupun perjalanan dia tu lebih daripada 2 marhalah,
sekalipun tetapi safar dia safar yang haram, tak boleh qasar jamu, maka tak boleh juga nak ambil hukum orang musafir itu, tak boleh nak ambil hukum orang musafir. Maka mesti kena ambil hukum orang yang bermukim, ialah masanya sehari semalam. Jadi kita tengok dalil dia dulu, nanti kita hurai balik. Kerana khabar Ibnu Khuzaimah, kerana hadis yang dicerita oleh riwayat oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi SAW memudahkan, makna beri kemudahan, beri rukhsah, bagi kemudahan, bagi rukhsah, bagi kesenangan bagi orang musafir 3 hari dan 3 malam, dan bagi orang yang mukim sehari semalam. Alhamdulillah. Apabila sudah bersuci. Nak bilang satu tu bila? Apabila sudah bersuci, yakni daripada hadas. Apabila bersuci, yakni apabila sempurna bersuci daripada hadas. Apabila bersuci, ini apabila sempurna atau sudah bersuci daripada hadas, maka dipakai akan 2 muzurnya. Bahawa menyapu ia atas keduanya. Apabila sudah bersuci, maka dipakai akan 2 muzurnya. Jadi mana apabila sudah bersuci, maknanya bersuci itu bersuci daripada hadas, mandi atau wuduk. Suci daripada hadas, sudah bersuci, maknanya sudah apa dia? Sudah wuduk, sudah ambil wuduk dan sudah mandi. Sudah ambil wuduk kalau ada kecil, sudah mandi kalau ada besar. Maka dipakai akan 2 muzur. Jadi sudah dia basuh kaki kalau wuduk, sudah dia basuh kaki kalau mandi tu sudah rata badan, lepas tu dia pun pakai khuf. Lap tak lap tu, tu serah kat dia lah tu. Dah, tanya kena lap ke tidak, itu tengok. Kalau mudarat dengan sebab tak lap, maka wajib. Kalau tidak pun asalnya lap tu tunggu kering ke, itu tengoklah. Bab wuduk dah kita maklum. Maka dia pakai. Maka dipakai akan 2 muzur. Tapi apabila kita pakai itu tak boleh bilang satu lagi. Tak bilang satu lagi. Nanti tengok. Bahawa menyapu ia, dia boleh nak sapu tu atas keduanya, atas 2 muzur. Jadi maknanya boleh sapu 3 hari 3 malam atas sehari semalam. Apabila dia bersuci, dia sepenuh selesai daripada suci, daripada ambil wuduk, daripada mandi, lepas tu dia pakai 2 muzur. Bahawa menyapu ia seorang atas keduanya 2 muzur, dan dihubungkan dengan mukim. Dan dihubungkan, yakni disamakan, diserupakan, dihubungkan, disamakan, diserupakan dengan mukim, orang musafir safar yang tiada harus qasar. Macam kata tadilah. Maknanya ia tak boleh ambil 3 hari 3 malam, ia boleh sekadar sehari semalam macam orang yang bermukim. Jika berhadas pada tengah hari atau malam. Tengok. Jika berhadas tu tak kira hadas besar ke hadas kecil. Jika berhadas pada tengah hari atau malam, tak kira lah dia berhadas tu pada tengah hari, pada siang ke, pada malam ke, pada pertengahan siang ke, atau pada pertengahan malam ke, tak kira. Maka diaktibarkan qadar yang lalu daripada masanya, daripadanya
daripada berhadas. Pada hari yang keempat. Atau malam yang keempat. Ini nak cerita dia masalahnya begini ya. 3 hari 3 malam tu kita ambil simpulan dulu. Jadi dia untuk orang musafir ni 3 hari 3 malam kan. Untuk orang bermukim sehari semalam. Lepas tu nak bilang satu di mana? Ya syaratnya begini. Belum pada kita syarat nak boleh sapu tu kita pakai khuf dalam suci. Maknanya dalam itu kalau pakai dalam masa berhadas tak boleh nak sapu. Jadi maknanya rasanya ada depan tu syarat dia. Tapi kita tengok dulu sama tara. Jadi setengah daripada syaratnya kita nak boleh sapu tu kita pakai khuf dalam masa suci daripada dua-dua hadas. Maknanya tapi tak mestilah selepas pada ambil wuduk tu terus kita pakai. Jadi kalau katanya kita wuduk subuh tadi masih ada lagi sekarang. Jam sekarang tu apa dia? Jam sekarang tu maknanya subuh wuduk yang subuh tadi tu, wuduk kita basuh kaki lah tadi tu. Wuduk basuh kaki yang subuh tadi tu masih ada lagi sekarang. Maka bolehlah kita nak pakai. Tak mesti kata sudah ambil wuduk tu terus pakai, tak mesti. Jadi mana kita pakai khuf, syarat dianya pakai khuf dalam masa suci. Maknanya jangan batal wuduk, belum pada batal wuduk, belum pada jadi berhadas besar. Tak mesti sudah mandi itu terus kita pakai khuf. Tak mesti sudah wuduk kita terus pakai khuf tu. Tak mesti. Jadi satu syaratnya ialah pakai khuf dalam masa suci. Sudah ambil wuduk nak terus pakai ke, ikutlah. Artinya selepas pada ambil wuduk sejam 2 jam ke, 4-5 jam ke, tak kira lah. Jangan batal wuduk lagi, kita pakai khuf. Sudah kita pakai, apabila kita pakai itu, mulai pakai. Apa maknanya pakai khuf tu, mana dua belah kaki dah masuk dalam khuf. Itu makna pakai. Apabila kita sudah pakai khuf dua-dua belah lah. Mana dua-dua kaki itu dah masuk di dalam khuf. Dikanaki masuk ni begini. Dia halus sikit. Maksud kata pakai khuf ni, maknanya nak boleh sapu ni maknanya tapak kaki kita dah rapat dengan tapak kaki kasut. Kalau masih jadi begini lagi tu, jadi tak rapat lagi, kita dah masuk tapi tapak kaki kita belum rapat lagi, maknanya tak panggil sempurna pakai lagi. Maksudnya apabila pakai khuf maknanya kaki dah masuk dalam khuf dan dah rapat ke tumit, rapat ke tapak. Gitu dah. Lepas tu itu sudah kita pakai tu tak bilang lagi. Tak bilang satu lagi tu. Tak kira lah orang musafir ke orang yang musafir ke yang bermukim, tak kira itu sama. Jadi apabila kaki kita dah sempurna masuk dalam kasut, itu tak bilang satu lagi. Maka dia kira bilang satu mana? Tunggu kita berhadas. Tunggu kita berhadas. Begitu. Apabila kita berhadas, habis berhadas. Kalau kencing tu tengok di akhir air kencing keluar. Kalau kencing tengok akhir di air kencing keluar jam berapa. Contohnya boleh jadi 5 minit dia kencing, boleh jadi dia tahan kencing lama. Boleh jadi kita tak kira dia mulai kencing, kira dia akhir kencing. Maknanya habis air kencing tu bilang satu di situ. Tengok jam lah. Tengok jam. Tu bilang satu di situ. Bukan kira dia selepas pada ambil wuduk, lepas pada kita ambil wuduk, itu tak bilang lagi. Lepas tu
Bukan kira selepas pada pakai khuf. Maknanya lepas pada pakai khuf, jadi maknanya syaratnya nak pakai khuf kena pakai dalam masa suci. Syarat bagi nak boleh sapu. Maknanya kalau pakai dalam masa berhadas tak boleh nak sapu. Mesti kena tanggalkan, mesti kena basuh kaki. Mesti kena basuh kaki. Kalau pakai dalam masa berhadas, kaki tu khuf kena kena basuh kaki semata. Apa tu di sini jadi maknanya syarat kena pakai dalam masa suci lah. Tapi maksud dengan kata pakai masa suci itu tak mesti kita pakai terus selepas pada ambil wuduk. Jadi maknanya selama mana kita tak berhadas selepas pada kita ambil wuduk, selama mana kita tak berhadas dalam masa dia lagi lah. Maka setengah orang ni dia buat gini. Contohnya subuh tadi tu semalam dia tidur dia tak pakai khuf. Selepas pada dia ambil wuduk, bangun subuh dia ambil wuduk. Selepas pada ambil wuduk dia tak pakai lagi. Dia tak pakai lagi khuf. Tunggu jam pukul 7, pukul 8 tu dia rasa nak kencing. Apabila dia nak kencing, dia pakai khuf. Dia pakai khuf. Jadi sudah pakai khuf, dia pun kencing. Mulai kencing tu tak kira lagi. Sebab kencing tu dia lambat juga nak pakai masa juga nak sudah. Kira dia habis air kencing. Tapi kalau sentuh orang perempuan tu sekali sentuh dah jadi. Maka tengok. Apabila dia berhadas, bila? Mulai di situlah. Minit yang pertama mulai di situ. Maka yenaknya kalau apa dia? Kalau orang yang bermukim sehari semalam. Contohnya jam sekarangnya 9.16 pagi. 9.16 9.16 pagi. Berhadas dia tu situ. Maka dia 24 jam tu bila? Esok. Esok lah. Esok 8 8.16 tu apa dia? Itu habis masa sapu khuf. Batal wuduk ke tidak tak kira. Tapi dah habis masa sapu. Begitu. 24 jam. Lepas tu dia katanya kalau kita mulai berhadas tu pada tengah siang hari, maka nak itu dia kena masuk hari yang kedua lah. Tengok contohnya kalau kita mulai di jam sekarang, mulai berhadas di jam sekarang. Contohnya kita katanya 9.30. 9.30. Hari apa hari ni? Hari ni hari apa? Hari Rabu. Hari ni hari Rabu. Hari Rabu kita mulai berhadas 9.30. Maka nak habis dia kena masuk khamis juga kan. Kena masuk khamis lah. Bukan maksudnya habis di subuh pagi khamis, bukan. Dia kena masuk 9.30 hari khamis. Jadi maknanya kali kira tu 2 hari. Tapi tak penuh. 2 hari tapi tak penuh lah. Jadi maknanya ada separuh dalam hari Rabu, separuh lagi setengah daripada hari Rabu dan setengah lagi pada hari Khamis. Jadi maknanya mudah katanya 24 jam lah. Lepas tu kalau kita orang musafir, kalau kita mulai berhadas, tak kira mulai pakai, kita mulai berhadas, selepas pada wudu kita pakai, selepas pada pakai kita berhadas. Berhadas tu bila? 9.30 hari ni, hari Rabu. Apa tu bilang? Tak, Rabu sampai Khamis. Sehari. Rabu, Khamis. Maknanya 9.30 Khamis tu sehari semalam. Lepas tu 9.30 Jumaat 2 hari 2 malam. Lepas tu hari Sabtu 9.30 Sabtu cukup 3 hari 3 malam.
Tapi kalau kita nak bilang tu mana? Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu kan? 4 hari lah. Faham kita? Dia nak jadi 4 hari lah. Tapi bukan hari Rabu tu tu maknanya belum pada pukul 9.30 tu boleh nak sapu lagi lah. Tapi lepas pada tu dah tak boleh sapu. Sama saja dia batal wuduk ke tak batal wuduk, tapi nak sapu tu dah tak boleh. Lepas tu nanti tengok depan ada cerita kalau habis masa kita tak batal wuduk. Lain caranya kalau kita habis masa kita dah batal wuduk, gitu. Itu tengok masa depan, tengok depan. Maksudnya begitulah. Sebab tu jadi maknanya kalau kita katanya kita mulai berhadas di masuk waktu maghrib. Betulannya lepas asar tu kita ambil wuduk nak solat asar. Selepas pada solat asar kita pakai khuf. Pakai khuf apabila azan maghrib kita berhadas. Jadi maknanya itu 3 hari 3 malam penuh-penuh dia tak masuk hari 4 lah. Dia tak ada hari 4 lah. Sebab apa? Contohnya malam ni kita nak bilang itu malam mengikut Islamnya malam lagi akan datang ni malam Khamis. Malam Khamis bukan malam Rabu. Malam Khamis itu apa? Malam Rabu. Malam Khamis. Maknanya mulai berhadas di maghrib petang Rabu. Maknanya satu malam. Mulai di maghrib sampai subuh satu malam. Mulai di subuh sampai maghrib pula satu siang. Cukup. Kalau kebetulan berhadas di subuh, maknanya dia tak ada ganjil. Jadi maknanya kalau kita katanya mulai pagi tadi, kita mulai berhadas lepas pada pakai di subuh tadi. Maka sampai maghrib petang ni satu hari. Satu hari. Masuk maghrib sampai subuh pagi esok satu malam. Cukup lah. Nampak? Jadi maknanya tu dia begitu. Jadi kira katanya hari dan satu hari satu malam. Jadi dia kira gitu susahlah sikit. Susah kita nak faham je lah. Tapi maksudnya 24 jam lah. Kira gitu senang. Tapi orang dulu dia tak ada jam. Dia tak masyhur sangat jam tu. Sebab tu dia kira begitu. Kalau 3 hari 3 malam mana 3 kali 24 jam lah. 48 lah. Kira begitu lah. Lepas tu dia mana tadi? Dan jika berhadas pada tengah harinya. Atau malam ni pada tengah malam. Mana bukan awal siang, bukan awal malam. Yang kita buat misalnya apa dia? Jam 9.30 tu maknanya bukan awal siang ke? Bukan di awal siang tu bila? Subuh lah. Naik fajar tu awal siang lah. Awal malam bila? Masuk maghrib lah. Itu awal malam. Ni bukan awal malam, bukan awal. Awal tu minit yang pertama masuk siang. Awal malam mana minit yang pertama masuk malam. Ini maknanya bukan awal. Dan jika berhadas pada tengah harinya. Bukan maksud tengah hari itu pukul 12, pukul 1. Bukan maksud tengahnya begitu. Maknanya bukan awal. Bukan awal. Tengah hari ini bukan awal hari. Mana kalau awal hari itu bila? Subuh lah. Minit yang pertama masuk subuh. Atau malam, ini tengah malam. Mana bukan awal malam. Kalau awal malam tu ialah masuk maghrib lah. Maka diiktibarkan qadar yang lalu daripadanya daripada hari dan malam tu pada hari yang keempat. Kalau orang bermukim kan. Bagi 3 hari yang keempat ini nisbah bagi orang bermukim yang 3 hari 3 malam.
atau malam yang keempat. Tu kalau musafir. Jadi maknanya kalau kita bilang hari itu, contohnya kita hari ni kita mulai beradas jam 9.30 Rabu kan. Nak cukup 3 hari 3 malam, dia kena masuk Sabtu ke tidak? Kena masuk. 9.30 Rabu, Khamis, 1 hari 1 malam. 9.30 Jumaat, 2 hari 2 malam. 9.30 Sabtu, cukup 3 hari 3 malam. Jadi maknanya apa dia? Kalau bilang hari, mulai bila? Kalau bilang luas-luas, mulai Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Tak pakai masa 4 hari. Tak masuk dalam 3 hari, 4 hari. Tapi dia tak penuh lah. Begitu ya. Tu dia kira begitu. Memanglah kalau kita kira 24 jam tu tak susah lah nak faham di sini. Tapi dia katanya begitu. Masuk hari keempat. Bukan katanya dia kalau tak bagi masuk hari yang keempat tu, dia kena jadi begini. Kita awal berhadas di subuh Rabu. Kalau 3 hari. Tak masuk Sabtu. Subuh pagi Sabtu habis. Apabila masuk subuh Sabtu dah habis. Mana Sabtu tak masuk. Tu 3 hari 3 malam. Begitu. Tapi kalau ambil di tengah ni, dia kena ambil sebelah sana lagi lah. Itu dia masalahnya begitu. Jadi pendek katanya jadi maknanya kalau ingat begitulah katanya sehari semalam tu 24 jam, 3 hari 3 malam tu apa dia? Berapa? 48. Berapa? 3 kali 24. 32. 72. 24. Tu 48 tu baru 2 hari ya. 72. 72. Kalau 48 tu baru 2 hari salah. 3 hari 3 malam ya. Jadi 3 kali 24 jam. Gitulah. Sehari semalam itu 24 jam. Sekali lagi dia katanya dan keluar dengan kata pada wuduk yang tadi. Jadi maknanya sapu khuf ni ganti daripada basuh kaki pada wuduk. Sapu khuf ni ialah ganti daripada basuh kaki pada wuduk. Mana dia kata dulu? Pada baris yang berapa? Dan sungguhnya harus menyapu 2 moza pada wuduk. Situ. Baris yang ke-8 atas. Baris yang ke-8 atas tu katanya dan sungguhnya harus menyapu 2 moza pada wuduk. Maknanya sapu 2 moza ni ganti daripada basuh kaki pada wuduk saja. Pada hanya menyuci pada hadas ni bukan wuduk saja kan. Mandi pun masuk juga. Maka dia katanya dan keluar dengan kata pada wuduk. Jatuh kitab jatuh. Gugur. Dan keluar dengan kata pada wuduk oleh mandi. Tambah. Dengan kata pada wuduk oleh mandi. Ini keluar oleh mandi.
maka tiada harus menyapu ganti membasuh pada mandi. Nak sapu khuf ganti pada basuh kaki pada mandi janabah tu tak boleh. Dia ganti basuh kaki pada wuduk saja, pada mandi tak boleh. Tayamum ada ke tidak? Tayamum dia tak ada, sapu kaki dia tak ada. Nanti tanya pula, bab wuduk boleh, mandi tak boleh, tayamum? Tayamum tak ada pun kaki, sapu basuh pun tak ada. Gitu. Dan permulaan yang dihisap, ni dia baru nak cerita balik. Dan permulaan yang dihisap pada pada masa menyapu khuf 3 hari 3 malam atas sehari semalam daripada akhir hadas, kemudian daripada memakai bagi khuf. Situ. Ini yang cerita tadi. Nanti kita tengok balik. Untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Katanya dan permulaan yang dihisap pada masa menyapu khuf 3 hari dan 3 hari 3 malam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhan 'arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim. وَاجْعَلْ أَعْمَالَنَا خَالِصَةً لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح جيبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum Baba. Terima kasih Baba. Baba Terima nak tanya kasih sikit Baba. Baba. Assalamualaikum. Yang dikatakan bermukim dengan